Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kemahiran dan salam inovasi. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke webinar InnoTalk Online, Kelestarian Inovasi Teras Kemajuan TVET Madani. Saya Cindy Yap Ciume selaku moderator program pada hari ini. Hadirin sekalian, seperti yang kita sedia maklum, Jabatan Tenaga Manusia bakal menganjurkan pertandingan kreativiti dan inovasi SciTech 2024 pada 6 dan 7 Mac 2024 yang akan dikelolakan oleh EdTech Melaka. Pertandingan ini bertujuan mencukil bakat daya cipta inovasi dan kreativiti yang bertemakan kelestarian inovasi teras kemajuan TVET Madani. Pertandingan ini terbahagi pada dua kategori, iaitu kategori pengajian tinggi dan kategori sekolah. Manakala 6 bidang yang akan dipertandingkan adalah bidang mekanikal, bidang elektrik dan elektronik, teknologi maklumat dan telekomunikasi, sivil dan bangunan, teknologi awam, alam sekitar dan teknologi hijau, dan akhir sekali bidang teknologi makanan. Tuan-tuan dan puan-puan, tujuan webinar ini diadakan adalah sebagai satu sesi perkongsian ilmu dan pengalaman pemenang-pemenang anugerah iTex yang lepas supaya dapat dijadikan inspirasi kepada peserta pertandingan kreativiti dan inovasi SciTech JTM 2024 pada 6 dan 7 Mac nanti. Untuk makluman semua, pihak urus setia akan kongsikan pautan borang kehadiran dan penilaian kursus 30 minit sebelum tamat program. Sesi soal jawab akan dibuka selepas perkongsian setiap panel. Jika tuan-tuan dan puan-puan mempunyai sebarang soalan, jangan segan silu untuk klik ikon raise hand untuk bertanya soalan kepada panel atau typekan sahaja soalan di dalam ruangan chat di sebelah. Diharap agar semua peserta dapat mengikuti webinar ini sehingga penghujung program. Hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, izinkan saya menjemput panel pertama kita, iaitu Encik Azwan Failani bin Arifin dari EdTech Jerantut. Selamat pagi Encik Azwan. Pagi. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya Encik Azwan di atas kesudian menerima jemputan kami sebagai salah seorang panel bagi sesi perkongsian webinar InnoTalk Online Kelestarian Inovasi Teras Kemajuan TVET Madani pada hari ini. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, Encik Azwan Failani bin Arifin dan ahli kumpulan beliau telah berjaya merangkul anugerah Best Invention TVET serta Gold Medal dalam pertandingan Invention, Innovation and Technology Exhibition iTex 2023 kali ke-34 yang telah berlangsung di Pusat Convention Kuala Lumpur KLCC. Hasil reka cipta bertajuk Low Cost Prosthetic Hand yang dinamakan PLASTEC ini dibina khusus untuk orang kelainan upaya. So, sebelum memulakan sesi perkongsian yang bertajuk Tips Inovasi Emas, kami mohon agar Encik Azwan dapat memperkenalkan sedikit mengenai latar belakang diri dan perkhidmatan Encik Azwan. Dengan ini, majlis mempersilakan. Terima kasih. Saya share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Azwan Failani bin Arifin, merupakan pengajar bahagian teknologi polimer di EdTech Jerantut. Saya cerita sedikit tentang latar belakang saya, terutamanya dalam bidang ataupun dalam kegiatan penglibatan saya dalam inovasi. Saya inovasinya daripada 2014. Jadi saya masuk JTM ni 2013. Dan ni adalah
sedikit pencapaian lah dalam inovasi ni. Okey, terlibat dalam pertandingan sama ada kebangsaan ataupun antarabangsa. Sekarang ni inilah sedikit pencapaian saya setakat 2023. Okey, 2024 belum start lagi lah. Saya mengumpul 2 gangsa, 6 perak dan 32 emas lah. Okey. Untuk iTex ni saya terlibat selama 4 tahun lah. Iaitu pada tahun 2015 dengan projek G-Perfect. Okey. Tahun 2018 dengan projek M-Line Acrylic Bank. 2019 dengan projek Eclipse version 1.0 dan yang terbaru pada tahun lepas iaitu peringkat emas dan Best Invention TVET. Okey, dengan projek Plastex. Okey, sebetulnya ialah saya ingin ceritakan tentang tips untuk kita memenangi emas untuk pertandingan saya, pertandingan inovasi Okey. Yang pertama ialah yang nak saya share lah tentang poster pertandingan lah. Poster pertandingan ni ialah satu aspek ataupun kriteria yang paling penting lah. Apa-apa pertandingan pun dia minta kita sediakan poster Poster ni sebenarnya memainkan peranan memberi banyak markah kepada kita Okey, poster pertandingan ni kita mesti guna sepenuhnya poster semasa pembentangan. Pembentangan kita ni perlu menggunakan poster sepenuhnya. Ada juga yang saya perhatikan dia menggunakan slide Tapi saya lebih, kalau bagi pendapat saya lebih suka menggunakan sepenuhnya 100% poster semasa pembentangan Okey. Poster ni mesti banyakkan gambar dan kurangkan perkataan. Macam contoh poster saya ni ialah poster yang digunakan pada tahun lepas Okey. Kalau tuan-puan boleh tengok memang sedikit perkataan dan saya banyak menggunakan gambar-gambar dan sedikit untuk terangkan sedikit tentang gambar-gambar yang saya masukkan ke dalam poster saya ni. Okey, gunakan ayat yang paling ringkas. Okey. Yang 4, masukkan perkara yang penting saja. Okey, perkara ni biasanya SQ akan ataupun SQGTM ni akan tetapkan perkara-perkara ni sahaja yang ada kat dalam poster kita. Okey, yang pertama ialah tentang background Background ni menceritakan tentang latar belakang projek kita Okey, biasanya saya akan masukkan sekali tentang apa penggunaan projek tu dan penyertaan masalah sekali. Okey, yang kedua innovation, yang ketiga environmental friendly lines, yang keempat intellectual properties, yang kelima manufacturing process, yang keenam market and commercial potential, dan yang ketujuh ialah testimoni. Dan semua tujuh kriteria ni, perkara ni mesti diketipkan bersama dokumen-dokumen sokongan Okey. Saya perhatikan bila dengan inovasi kebanyakan projek tu bagus sebenarnya. Tapi dia kurang kepada perkara yang dokumen sokongan. Biasanya saya tengok projek-projek bagus tapi dia just pamer dia punya projek, dia punya poster dan dia punya risalah brochure tu je, dia tak ada dokumen-dokumen sokongan. Okey. Nanti saya cerita apa dokumen sokongan yang perlu ada untuk projek inovasi kita. Kita tak boleh just buat projek. Okey, siap projek, test, dah siap projek Kita tak boleh macam tu. Kita kena libatkan dengan pihak-pihak yang berautoriti contohnya kalau berkenaan dengan kenderaan, MyRose kalau berkenaan dengan saya tengok ada projek-projek ni ada yang berkenaan dengan JKR ke, Perkeso ke pihak-pihak yang berautoriti Okey. Yang pertama tentang background Background ni mesti ringkas padat untuk menceritakan fungsi utama produk bersama penyertaan masalah
Okey, macam contoh saya punya poster ni macam ni lah. Dan saya cerita apa kegunaan dan saya cerita kenapa saya buat projek ni. Okey. Okey, bukannya ada pengalaman saya juga. First saya present projek ni saya tak ada data-data ni. Kan? Tapi panel tanya, kenapa awak buat projek ni? Saya just bagi tahu, okey, saya jumpa seorang OKU ni dan saya buat untuk dia je. Kenyataan masalah tu boleh guna, cumanya dia tak kukuh. Okey. Kita perlu bagi cerita kenapa apa alasan ataupun sebab utama kita buat projek ni. Okey, ni antara ni lah. Antara kenapa kita buat projek ni. Sebabnya OKU ni dia ramai. Jumlahnya ramai dan pelbagai jenis kejahatan. Okey. Tepikan bersama dokumen sokongan sama ada berupa kelihatan akhbar, video ataupun poster. Okey, ini contoh lah. Contoh untuk projek plastik saya ni. Ini kelihatan akhbar lah. Kemalangan yang berlaku kat bahagian tangan. Okey. Inilah alasan kukuh lah kenapa kita buat projek ni. Okey, apa penyataan masalah dia? Okey, ini contoh lain lah. Okey, ini salah satu projek lah yang puan-puan pun tahu lah projek ni, iaitu AJ Facial yang saya buat pada 2020 lah, masa PKP hari tu. Okey, ini contoh projek ni. Okey, kenapa saya buat projek ni? Okey, ini contoh penyataan masalah dia. Kenapa saya buat macam ni? Projek tu. Okey, projek ini bermula pada PKP 1.0 dan ini ialah kenyataan akhbar KPKM. Okey, kenyataan akhbar ni kita boleh search kat internet je. Okey, dan dia ada bagi tahu lah. Okey, bekalan facial masa tu 25 hari je bertahan. Okey, ni juga kita boleh bagi bukti. Okey, berupa video lah. Okey, KP ni dia baca penyataan ni lah. Penyataan ni akhbar dia. Tuan-tuan boleh dengar video ucapan ni KP ni? Tak dengar Encik Azwan. Tak dengar tak apa. Okey. Tak dengar apa. Cumanya saya nak bagi tahunya dalam video ni KP KKM ni dia baca kenyataan akhbar dia ni. Okey, tentang masalah bekalan facial ataupun pelindung muka pada waktu tu, dan saya tepikan bersama sumber lah. Kita boleh juri masa tu, masa pemenangan tu juri boleh cek lah kesahihan sumber ni. Okey. Saya tepis sekali sumber tu. Okey. Dan ni ialah contoh penyataan masalah juga. Okey. Tadi KP sendiri cakap kan, yang ni akhbar. Okey. Akhbar-akhbar ni kita boleh search lah internet kan. Okey, ni saya juga tepikan lah link-link kan. Okey. Yang kedua ialah tentang perkara yang kedua ialah innovation. Okey. Kita kena tunjukkan produk inventor ni unik terkini dan banyak manfaat kepada industri, komuniti dan kerajaan. Okey, macam projek saya yang tahun lepas ni, saya buat bandingan dengan produk-produk yang sedia ada kat pasaran. Okey, yang macam produk saya ni ialah yang popularnya ialah kosmetik prostetik. Okey. Yang kedua ni si Asberry ni tak popular pun, dia tak komersial pun. Dia just guna kat pengeluarnya kat Jepun dan tak ada sampai pun kat Malaysia ni. Okey, dan ni projek saya. Saya buat perbandingan lah dengan produk yang sedia ada dari segi fungsi, kos pembuatan, kecekapan, harga jualan, masa pembuatan dan sebagainya. Okey. Buat bahasa mudah lah tentang perbandingan ni. Okey, guna bahasa mudah, tunjukkan novelty of product
Dan juga kita jangan lupa tentang sustainability of product, costing of product juga perlu ditekankan lah semasa pembentangan. Okey. Mungkin masa pembentangan tu kita tunjuk tentang kat poster kita ni, dan kita kena sediakan lah sedikit report lah, report innovation tu, dan tu saya secara detail lah tentang costing of product kan. Okey. Ini contoh perbezaan dengan produk yang sedia ada. Okey, ni contoh projek saya iaitu AJ Facial tadi. Okey, saya buat perbandingan lah dengan produk yang sedia ada. Okey. Sebenarnya environmental of friend lines ni berkaitan dengan produk mesra alam lah. Okey, kalau kat iTech tu kan, dia punya skema pemakahan tu dia ada pentingnya. Dia banyak tapi dia ada satu je. No dengan yes je. Untuk bahagian environmental kan. Okey. Antara kriteria yang terlibat seperti yang pertama ialah dihasilkan dari bahan kita semula. Boleh juga. Okey. Perkuang keselamatan bahan buatan contohnya yang diluluskan oleh ROS lah. Tiada bahan kimia membahayakan manusia dan alam sekitar. Yang ni biasanya projek saya ni saya guna 3D printer kan. 3D printer tu saya tunjuk lah. Saya punya material tu diluluskan oleh ROS. Masa itulah masa pembentangan tu. Tidak menggunakan tenaga elektrik. Okey, projek saya pun tidak menggunakan tenaga elektrik okey, minyak hidrolik dan apa-apa bahan kimia yang untuk operasi. Yang keempat, menggunakan teknologi tenaga percuma atau free energy macam projek Encik Amirul kan. Dia guna free energy seperti solar, steam, magnetik untuk operasi ya. Okey, intellectual property ni berkaitan dengan perlindungan harta intelek, jenis perlindungan harta intelek seperti patent, okey, merangkumi reka bentuk pengusian sesuatu sistem pada peralatan atau mesin. Yang kedua, reka bentuk industri ataupun industrial design berupa bentuk luaran produk. Dan yang ketiga, hak cipta, copyright. Ini melibatkan petikan lagu, petikan video, petikan audio, penulisan skrip, gubahan, puisi dan sebagainya. Okey, tapi untuk copyright ni, pada tahun lepas ada satu wakil daripada JTM ditegur lah tentang dia buat projek teknikal tapi dia buat copyright. Okey, copyright. Ditegur oleh juri lah. Juri kata tak valid lah untuk projek teknikal. Okey. Tapi alhamdulillah pada masa tu perjurian untuk untuk produk saya tu saya daftar reka bentuk industri. Okey, dan juri terima. Okey. Okey, tepikan selip bayaran ataupun siji perlindungan harta intelek semasa pembentangan tu. Okey, kat poster tak ada tapi kepikan, sediakan. Bukukan dokumen-dokumen tadi dalam satu buku tu. Dan tu ada dokumen-dokumen sokongan ni. Okey, ni adalah contoh intellectual property ni, contoh slip pembayaran pendaftaran perlindungan harta intelek jenis reka bentuk industri. Okey. Ini saya punya resip untuk projek saya dan ni ialah contoh CJ reka bentuk industri. Okey. Yang pattern saya tak pernah buat pattern, mungkin Cik Amirul ada tu ataupun Cik Nizam ada. Okey. Yang sebenarnya ialah manufacturing process. Rangkaian saya ringkas tentang proses pembuatan. Okey. Ini contohlah untuk projek saya pada tahun lepas iaitu Plastek. Ini contoh cara pembuatan dia. Ini adalah contoh lain lah untuk penghasilan pelindung muka tu. Okey, tuan-puan boleh tengoklah. Okey, market komersial ataupun dan potensial. Okey, berkaitan dengan potensi pengguna yang disasarkan untuk projek kita ni. Okey, dapatkan statistik pengguna, kes, bilangan objek dan sebagainya. Paparkan dengan seringkas mungkin untuk memudahkan diterangkan pada poster macam saya ni memang ringkas sebelum ni agak
susah juga saya buat, tapi saya dah terima teguran daripada SQGTM supaya membuatnya lebih apa, memaparkan market komersial ni untuk apa, dengan lebih ringkas lah, untuk kita mudah untuk terangkan kepada panel. Saya bagus juga. Sebenarnya saya tak ada idea pun. Tu bila dapat teguran daripada panel SQ GTM tu, saya buat macam ni. Okey, buktikan bahawa produk kita berpotensi pasaran yang tinggi. Kepilkan sekali statistik berupa laporan dari pihak yang berautoriti. Okey. Ini contoh lah. Contoh saya nak cerita tentang ramainya pengguna, potensi pengguna untuk produk saya, iaitu plastik tadi. Saya ambil daripada laporan daripada Perkeso, laporan tahunan ya. Kita belak-belak last kali dia ada ni kemalangan dilakukan. Okey, kecederaan ni yang saya besarkan kat sini ni, puan-puan boleh tengok kecederaan kat bahu, lengan atas, siku ke pergelangan tangan, pergelangan tangan kecuali jari. Okay, saya ambil dia punya figure ni yang saya masukkan lah. Contohnya ni laporan 2019 . Okey, saya masukkan sini. Okey, laporan tu dia banyak sampai yang terbaru saya tengok tahun lepas 2020 lah. Lepas tu data saya ni setakat 2020 sahaja. Dan saya keluarkan dia punya figure tu kan. Total semua tu kat sini. Okey. Kat sini ya. Dan kita terangkan lah market potential kan. Segi market potential untuk produk kita tu. Okey, ni contoh statistik pengguna ataupun pengguna objek . Yang ni kalau automotif memang mudah dia punya market potential kita nak buat . Kalau produk inovasi yang berkaitan dengan automotif . Okey, contohnya produk ni saya ambil daripada Shopee ni, saya nak tunjuk sebagai contoh lah. Okey, GPS tracker . Yang ni boleh guna kat motor, kereta . Okey, market potential kita boleh search je. Type je jumlah kenderaan di Malaysia 2023. Okey, ini kenyataan Anthony Locke Menteri Pengangkutan . Okey, ada 24 juta kenderaan, termasuklah lori ke kereta, motor . Okey, kita boleh cerita. Okey, kita buat contohnya, kita buat produk ni dan kita boleh cerita apa market potential untuk produk ni . 24 juta kenderaan ada kat Malaysia . Okey, kalau kita cerita kat juri tu, kita sasarkan separuh je daripada 24 juta ataupun 1/4 je. Okey, berapa dah kita boleh jual produk kita ni . Macam itulah contohnya. Okey. Dan yang ketujuh ialah kita kena cerita tentang testimoni. Pengujian kat lapangan lah produk kita ni. Okey. Yang pertama, buktikan bahawa produk kita telah diuji oleh pengguna, pihak ataupun individu pakar yang berautoriti untuk mengesahkan tahap kesediaan kefungsian produk kita ni. Okey, dapatkan dan kepilkan pengesahan dari pihak yang berautoriti berkenaan dengan produk berupa surat sokongan, borang kaji selidik ataupun CJ perniagaan. Okey, jika ada resit jualan ataupun invoice jualan tu satu kelebihan lah. Untuk produk kita kita dah jual. Okey. Yang keempat, paparkan harga jualan produk dan sediakan senarai harga guna habis dan kos pembuatan produk lah. Yang ni saya masukkan dalam buku laporan inovasi . Biasanya kita akan buatlah, sediakan pada setiap peneringan yang kita sertai . Yang kelima ni, papar gambar di poster. Okey, gambar di poster dan di video juga. Video juga dimainkan di laptop semasa pertandingan . Okey. Ini adalah contoh video demonstrasi untuk projek saya tadi.
Okey, itu sedikit video demonstrasi ya. Biasanya video ni saya akan mainkan semasa pembentangan projek. Okey, ni ialah contoh borang soal selidik, surat sokongan dan surat penghargaan. Okey, macam yang pertama ni, ini ialah borang soal selidik. Biasanya kalau kita nak cepat, kalau kita pergi, contohnya saya pergi bawa projek saya ni, saya pergi ke hospital, bahagian rehab hospital atau klinik ni. Kalau saya nak cepat, saya akan bawa borang ni. Okey. Dan doktor akan ataupun pihak rehab tu akan test ke sakit dan kita bagi dia borang ni cepat sikit dia isi-isi yang dia suggest apa perbaikan apa komen kat borang ni dan dia sign dan cop Okay, ni nak cepat Okey, kalau kita ada masa lama, kita just guna cara yang kedua ni. Biasanya yang ni saya akan tinggalkan sampel saya kat hospital. Okey, tangan saya tu hospital untuk dia test kat sakit dia. Dan dia buat surat sokongan Yang ni lambat sikit lah sebab dia kena test ke beberapa pesakit apa semua Dan dia buat satu surat sokongan kepada saya Dan ni yang ketiga ni ialah ucapan penghargaan Yang ni untuk projek fisik lah. Kita dah bantu angkatan tentera Angkatan Tahanan Awak Johor Okey, dah bagi official tu pelindung muka tu dan dia bagi penghargaan Okay. Yang ni kita boleh kepikan semasa pertandingan. Okey, kita boleh tunjuklah. Okey. Okey, semasa pembentangan tu jaga bentang seperti kertas konferen ataupun KIK Okey, konferen KIK ni dia lebih detail lah dia punya skema pemakahan dia tu. Tapi inovasi ni dia lain. Inovasi ni kalau kita present seorang-seorang pun tak ada masalah. Present inovasi ni. Tapi kalau konferen KIK ni kena ramai-ramai Okey. Cara terbaik ialah teknik tuntas bicara, pitching. Pitching. Kita macam yang kedua tu, yang tidak terlalu akademik. Lebih mirip kepada sebagai jurujual produk Okey. Masa kita present tu, kita ibaratnya kita ni jurujual produk. Okey. Kita boleh ambil produk kita tu, kita test kat tangan juri juri pegang, okey, cik boleh pegang. Cik boleh test, okey. Masukkan pakai kat juri tu. Okey. Seperti produk kita ni sudah sedia untuk dipasarkan. Kita boleh test tu macam kita nak jual kat juri tu. Okey, kita present tu. Okey. Pamerkan juga kemenangan medal yang lepas untuk meyakinkan juri. Okey. Maklum pada juri produk ni adalah perbaikan daripada produk yang terdahulu. Contohnya saya kita dah buat version yang pertama, kita buat version kedua. Okey, kita dah version pertama kita dah menang ingat kita bagi tahu. Buktilah dengan sama ada dengan fizikal produk kita letak produk kita yang version pertama kat tepi dan version kedua kat tepi kita boleh cerita apa beza, apa upgrade dan kita boleh cerita juga apa kita nak upgrade untuk version ketiga. Walaupun tak ada lagi kita boleh cerita kat juri. Okey. Paparkan surat kerjasama dengan industri dan badan berkuasa juga satu kelebihan kalau ada kerjasama tu ada MOU apa semua paparkan. Okey, ambil masa tak lama, jangan lebih daripada 10 minit. Okey. 5 hingga 10 minit saja. Okey. Nombor guna laser pointer untuk sasarkan pada poster dan sasar kepada dokumen dan peralatan ada kat kita punya booth tu. Kita ada poster, kita ada projek-projek kita, dokumen kita boleh tunjuk dengan laser pointer. Okey. Nombor 7 sentiasa berada di booth sepanjang sesi penilaian berlangsung dari pukul 10 hingga 5 petang. Ini saya masukkan penjurian semasa ITEX. Biasanya start pada pukul 10 pagi hingga 5 petang. Okey. Yang ke-8 ni
selain pada dua juri tu, okay, dia datang berasingan lah. Maksudnya kita kena present dia dua kali. Dua kali present untuk menentukan jenis pingat. Dan ada juga juri tambahan yang ditugas untuk menilai bagi anugerah special award lah. Yang ni dia biasanya dia tak tulis dekat dia punya name tag tu juri lah. Kalau macam hari tu saya suspek dia tulis pelabur. Pelabur kan. Dia punya apa? Dia punya kat name tag dia tu. Tapi dia tanya tu banyak lah. Masa saya ingin tak lupa kan. Banyak lah dia tanya, detail lah dia tanya tu. Okay. Yang terutamanya yang peserta yang nak present lah. Kalau boleh jangan pergi mana-mana. Pukul 10 hingga 5 petang. Okay. Memang pertandingan ni kalau lapar pun memang kita tahan biasanya kan. Berdebar lepas present baru kita cool down sikit. Okay. Ni ialah video pembentangan produk lah. Untuk produk saya ni. Okay. Biasanya kalau pertandingan tu secara online saya akan buat satu video macam ni lah. Okay, ni sedikit sharing saya lah. Okay. Tapi tak dengar payah tu kan. Memang tak dengar. Ada masalah ni ke macam mana? Kalau kita boleh ni. Ataupun saya boleh setting bagi puan-puan dengar ke? Dengar tak? Video tu kurang dengar lah. Korang dengar? Tak dengar. Macam mana saya? Ada setting ni kot. Memang dia tak dengar. Apa saya terangkan lah sikit dalam sambil-sambil tu. Biasanya saya akan buat video macam ni lah. Semasa kita hantar video dalam penyertaan untuk penyertaan online tu. Biasanya saya Video akan ni buat ada dekat ada dekat YouTube tak? Video ni ada dekat YouTube tak? Kalau kita boleh cari. Ada. Bagi tajuk ya. Bagi tajuk, sekejap. Ada kat YouTube. Oh, YouTube biasa suara tu dengar InsyaAllah. Tajuk dia saya bagi link ya. Kak cek. Boleh tengok kat cek
Encik Azwan, maaf, video masih tak ada suara lah, tak ada sound. Encik Azwan boleh tak klik share screen? Stop. Lepas tu apa klik pada audio, With enable audio. audio. Sebelum share lah. Sebelum sharing tu Aha, enable audio. ini audio. Ada. Ini sharing. Enable audio. Contoh. Share sound. Share sound. Assalamualaikum, I am Azwan from EdTech Jerantut team. Yeah. Would like to present our product which is adapter kit for unreversible hand, Yeah. or we call it TechFix 4.0. This product is specially designed for individual cannot grip this tool. This is a problem statement as a cause of stroke, accident, effects of surgery, autism, disabled from birth. This is a few cases of accident that happen on hand. From the statement of the problem, we produce a set of adapters that have 7 functions in one, which is to help user to do work such as typing, writing, holding cup, toothbrush, control smartphone, hold spoon, and hold forks. This is an objective product. First, creating tools to make it easier for people with disability to do daily activities. Second, produce affordable plug-and-play product. Third, produce a set of products that have multiple uses. This is a technical drawing of the product. This is a manufacturing methodology. We start from design, generate G-code, print, testing, and packaging. This is the process of improving the product. The current version is 4.0, and this comparison with the existing product. Our product has 7 functions in one set, low price, use PETG material, have 3 size variants and 5 size color variants. Next is the cost of production for one set products. The total cost only RM8.90 and sold at the price only RM22. Most of the equipment is buy at the Eco Shop. Next is the target user for product. This is a data we take from annual report of SOCSO and JKM, and we target disability case at the hand. For SOCSO, we got a total of 153,450. For JKM, we got a total of 560,270 people. This is a registered center that offer head treatment in Malaysia. A total of 389 centers. Next is current the marketing and sales strategy. We appoint Koperasi EdTech Jerantut as a sales agent for direct and online sale. Online is through Shopee and FB Marketplace. This is a sale receipt, and now this product has successfully sold 78 sets. The next is the testimony for product. There are various causes of hand disability such as birthday defect, autism, nervous disease caused by car accident, accident with sugarcane machine, and the purchase 6 units by Datuk Mahfud Omar to donate to the community in his parliament. Next is a video demonstration of the use for this product. This product has a 7-in-1 function.
a video of testing on patient. This testing is carried out in collaboration with rehab expert at Penang Island Hospital. Next are the supporting document for the product. This is a letter for support from rehab specialist at Pulau Pinang Hospital. Second is the industrial design certificate from MyIPO. And third is the patent search by the MyIPO agent. That's all. Thank you. Okey, itu ialah sedikitlah perkongsian daripada saya. Tuan-tuan, puan-puan boleh tengok video saya tadi tak sampai 5 minit Okey, sebenarnya saya take tu lebih 5 minit sebenarnya. Saya cepatkan Biasanya dalam pertandingan ni dia nak kurang 5 minit video Kita terpaksa kita terpaksa cepatkan sedikit Okey, itu saya rasa itu saja daripada saya. Kalau ada soalan ke boleh tanya. Okey. Sekian, terima kasih. Terima kasih Encik Azwan di atas perkongsian yang amat komprehensif itu tadi. So banyaklah tips yang Encik Azwan kongsikan, ya, seperti tips untuk pembangunan poster. Terima kasih di atas perkongsian yang amat komprehensif itu tadi. Masuk sini punya nama kan. Testing suara, testing. Dengar. Ada nggak? Dengar Okey. Terima kasih di atas perkongsian yang amat komprehensif itu tadi. So banyak tips yang Encik Azwan telah kongsikan, iaitu dalam pembangunan poster sehinggalah pembentangan. Okey. So kini saya buka majlis untuk sesi soal jawab. Okey, hadirin yang peserta boleh sila nyatakan nama dan dari institut ataupun sekolah mana, okey, sebelum bertanya soalan lah. Okey. Ada? Kita ada satu soalan. Kalau lihat dekat ruangan chat, okey, daripada Encik Azrul Attack Kemaman. Okey, dia tanya Encik Azwan, saiz poster yang sesuai. Apakah saiz poster yang sesuai? Okey, biasanya penganjur akan tetapkan saiz poster yang sesuai, sama ada A1 ataupun saiz dia lah, dia ada, biasanya penganjur akan tetapkan macam CTEC pun mungkin dia akan tetapkan saiz poster dan termasuk format poster tu sekali dia akan bagi melalui web biasanya penganjur. Ingat tak? Okay, ada lagi apa-apa soalan daripada peserta? Okey, kalau tiada soalan, kita teruskan ya program. Okey, kalau tak ada soalan, saya ucapkan terima kasihlah untuk jemputan untuk webinar pada pagi ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Attack Melaka sebagai penganjur Innotech dan CTEC 2024. Semoga pengujuran CTEC pada kali ini boleh berjalan lancar dan
Gemilang. Okey, sekian, terima kasih. Okay, terima kasih Encik Azwan. Okay, hadirin sekalian, seterusnya saya menjemput Encik Muhammad Nizam bin Hassan dari ILP Tangkak. Encik Muhammad Nizam. Okey, Encik Muhammad Nizam dah ada di talian ya. Okay, so selamat pagi Encik Muhammad Nizam. Selamat pagi kepada moderator. Boleh dengar suara saya jelas ya? Jelas, loud and clear. Okay, so terima kasih kepada Encik Muhammad Nizam di atas kesudian menerima jemputan kami sebagai panel bagi sesi perkongsian pada hari ini. Okay, untuk pengetahuan hadirin, projek Encik Muhammad Nizam dan ahli kumpulan iaitu Kinetic Electricity Generator, KINEC, with IoT Monitoring System telah berjaya mendapat pingat emas dalam pertandingan Invention, Innovation and Technology Exhibition ITEX 2023 juga. Sebelum memulakan sesi perkongsian, mohon Encik Ahmad Nizam perkenalkan sedikit tentang diri dan perkhidmatan dan mungkin dapat ceritakan bagaimana tercetusnya minat dan inspirasi dalam penghasilan projek tuan. Okey, dan ini majlis mempersilakan. Sebelum tu saya nak share skrin saya dulu. Boleh Puan? Boleh. Moderator? Baik. Okey. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada peserta-peserta CITEC dan juga kepada audiens semualah. Jadi saya sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada moderator pada pagi ini iaitu Puan Cindy Yap Chiu Mei dan juga ATEC Melaka atas kesudian mereka menjemput saya sebagai panel untuk perkongsian ilmu. Sebenarnya bukan ilmu tetapi lebih kepada pengalaman yang mana saya dan juga rakan-rakan yang sebelum dan selepas ini yang pernah mengikuti pertandingan inovasi dan seterusnya kepada perkongsian kepada lebih kepada pemasaran. Baik, nama saya Muhammad Nizam bin Hassan daripada Institut Latihan Perindustrian Tangkak Johor. Okey, projek yang selama ini yang saya bawa sebenarnya pun saya pun bukannya baru je berkecimpung dalam arena inovasi ni. Jadi projek yang saya bawa ini adalah sebuah KINEC, dia beri tajuk KINEC Fan KINEC Fan di mana sebuah kipas tu saya telah ubah dan juga modify dia untuk jadikan generator. Baik, untuk projek ini saya telah patentkan dan juga telah ada satu trademark bagi logo di bawah. Sebelum tu saya adalah seorang pemegang grant IC, program IC daripada Yayasan Inovasi Malaysia, YIM. Baik, seterusnya saya akan berkongsi tentang sedikit pengalaman dan juga apa yang saya tahulah tentang inovasi ini. Baik, pengenalan kepada projek. Okay, dalam projek sesebuah inovasi itu biasanya kita ada 4 asas segmen dalam inovasi, iaitu segmen pertama lebih kepada invention, iaitu penciptaan produk ataupun servis ataupun proses yang baru. Okey, lepas tu kita ada extension yang kedua, perkembangan produk sedia ada tetapi penggunaan berbeza. Nanti slide yang berikutnya saya tunjukkan bagaimana kita boleh bagi-bagikan mengikut segmen-segmen tertentu. Okey, lepas tu kita ada yang ketiga, duplicate, iaitu penghasilan produk yang sedia ada tetapi kita boleh menghasilkan kepada bentuk lain. Okey, dan yang keempat adalah sintesis, iaitu kombinasi konsep sedia ada dan juga kita cantumkan kepada beberapa faktor untuk menghasilkan fungsi lain. So ini kalau biasanya kita punya inovasi ataupun projek kita boleh allocate kita dalam segmen yang mana. Okey, untuk invention iaitu penghasilan produk baru. Okey, biasanya produk yang baru dalam segmen ini adalah produk-produk yang tiada lagi dalam market ataupun tiada lagi yang dalam kalau kita Google pun tak ada. So biasanya produk-produk ni lebih kepada produk-produk yang berjurus kepada
isi rumah dan sebagainya lah. So macam dalam gambar ini kita boleh tengok kita tak jangka dalam dunia pun ada produk-produk yang macam ni kan. Ini adalah produk-produk yang baru dicipta. Okey, untuk segmen invention, biasanya segmen invention ni dia adalah merupakan produk-produk yang sedia ada tetapi berlakunya sedikit modification ke atas produk-produk yang sedia ada tadi tu untuk memudahkan kerja. Konsep yang sama tetapi penggunaan cara yang berbeza. Itu adalah extension. Senang cerita dia adalah sedikit modified ke atas produk-produk yang sedia ada. Okay, itu adalah segmen extension. Dan segmen duplicate. Okay, segmen duplicate adalah produk-produk yang sedia ada tetapi penggunaan yang berbeza. Okay, macam contoh dalam produk invention ini, okay, kalau kita tengok ni dekat Batu Pahat, sebuah motor tetapi diubah untuk dijadikan sebagai jentera pengangkut. Kan? Jadi konsep dekat sini adalah dia adalah produk yang sedia ada tetapi penggunaan yang berbeza. Okay, itu adalah segmen duplicate. Okay, manakala yang terakhir adalah sintesis. Okay, ini adalah kipas yang saya telah ubah. Okay, di mana projek ini adalah projek saya. Di mana kipas dia merupakan projek yang sudah sedia ada, produk yang sedia ada tetapi kita menerapkan ataupun add on faktor-faktor lain. Okay, di mana antara faktor yang ada dalam kipas ini adalah faktor generator. Okay, di mana sebuah rotor, kalau kita tengok dekat masa zaman kecil-kecil dulu kita ada satu basikal kan. So basikal yang ada dynamo. So konsep tu kita cantum dekat sini. So bila kita cantum sini kita dapat satu produk yang lain. Okay, konsep itu adalah segmen sintesis. Baik, cetusan idea daripada apa yang saya dah bawa projek ini adalah di mana pada mulanya saya bertugas di Miri sebelum saya ditangkap saya di Miri. Jadi bila di Miri ni saya duduk di quarters. Bila duduk quarters ni saya terpaksa membayar beberapa bil rumah termasuk saya duduk di Muar, di rumah mak saya di Mersing dan juga bil di quarters Miri. Saya pun terpaksa bayar. Jadi saya terfikir macam mana saya nak reduce saya punya komitmen bulan-bulan ni. So biasanya inovasi ni adalah terhasil daripada apa yang kita rasa macam dia bermasalah bagi kita. Jadi kita nak settlekan masalah tersebut. Jadi kita kena come out dengan satu solution. Jadi solution ni kita kadang ada di sekeliling kita. Baik, macam saya terpandang kipas. Jadi bila saya terpandang kipas tadi, saya mula terfikir adakah kipas tadi boleh digunakan untuk dibuatkan satu generator. Jadi daripada situ saya mencari satu alternatif lain dan saya menggunakan sedikit sketch dan teori yang berpatutan. Macam projek saya ini, saya menggunakan teori electromagnetic force iaitu pemotongan urat daya medan magnet semasa berpusing. Saya tengok kipas ini adalah satu elemen yang sangat baik kerana dia punya satu titik pusat yang boleh katakan sempurna. Dia berpusing pada satu faksi. Jadi dia adalah satu produk yang sangat bermanfaat untuk kita gunakan dan kita olah dia. Sebab kipas ini pun terdapat dalam setiap rumah. At least satu rumah mempunyai lebih daripada 5 buah kipas. Kalau kita ada aircon pun dalam keluarga-keluarga rumah-rumah yang biasa pun sekurangnya ada 5 buah kipas. Jadi kalau tuan-tuan boleh bayangkan kalau kita ada 5 buah kipas yang mempunyai generator. Jadi maksudnya dekat sini kita ada satu generator di rumah. Setiap rumah ada generator sendiri masing-masing. Jadi konsep di sini kita boleh mengurangkan komitmen bil bulanan kita, khususnya pada elektrik lah. Jadi cabaran dalam kita nak bangunkan suatu produk tadi ada, bagi saya ada 3 lah, iaitu kurang pengetahuan dan kemahiran. Yang kedua, sumber bahan peralatan yang terhad, dan juga yang ketiga adalah faktor kewangan yang terhad. Jadi antara cabaran-cabaran yang saya hadapi dan saya rasa pun tuan-tuan hadapi juga perkara yang sama di mana sumber bahan dan peralatan yang terhad. Okey, biasanya
produk-produk yang kita nak cuba bangunkan ni memang tak ada lagi dalam pasaran ataupun tak ada lagi di kedai-kedai hardware. Jadi kita agak sukar untuk mencari bahan-bahan. Contohnya kita kena cari sesuatu yang nak pasang dekat kita punya projek tu memang tak ada. Kita cari-cari pun tak ada. Jadi kita kena pertama sekali kita kena cari di luar kawasan lah. Kadang-kadang kita kena pergi ke KL kan, jalan pasar tu kan, tempat yang famous lah nak cari barang elektronik Dan kemudian secara online, kita biasanya nak cari produk barang-barang hardware ni, biasa kita cari dekat Shopee lah, Shopee ataupun dekat itulah yang apa ni, online punya ni kan. Okey. Lepas tu bila kita dah beli secara online ni, bila sampai kepada kita, dia tidak mendapati kehendak kita. Maksudnya bila kita cantum produk ni dan dia tak menjadi sebab apa yang kita hendak tu tidak boleh tidak boleh masuk dengan apa yang projek kita nak buat. Jadi banyak benda kita kena custom sendiri. Okay, itu adalah kekangan daripada sumber bahan dan peralatan yang kita susah nak dapat dekat tempat kita dan kita terpaksa kena order tempat lain. Dan ada masa kita kena buat sendirilah produk-produk yang kita kena custom. Okey. Okay, yang kedua, sumber ilmu pengetahuan dan kemahiran. Okey, konsep dan bentuk produk kita sudah ada, di mana idea kita nak buat tadi, kita dah ada idea tetapi kita tak tahu nak dimulakan dari mana. Okey, kita dah start untuk design prototype daripada segi bentuk mekanikalnya, bentuk elektroniknya dan juga software iaitu sistem. Jadi kita tak kurang kemahiran. Jadi dekat sini kekangan kita nak cari ilmu-ilmu dan juga bagaimana kita nak olah daripada reka bentuk tadi tu menjadi satu produk yang fizikal. Okey, dekat sini kita punya cabaran. Okey, berikutnya kita nak cari ilmu, kita nak cari kemahiran dan kita selalu Google. Biasanya kita tempat yang kita Google ni dekat YouTube lah. So dekat YouTube ni kadang-kadang pun apa yang ada dekat YouTube pun tidak sahih atau tidak tepat. Jadi apa yang kita kena buat, kita kena reka bentuk tadi tu kita kena buat sendiri. So kita kena try error. Sumber di Google biasanya kita boleh ambil tapi tidak boleh ambil sebagai satu yang 100% kita boleh percaya. Jadi kita kena try error sehingga kita dapat apa yang kita nak. Okey, berikutnya sumber kewangan. Okey, ini adalah satu faktor yang kita rasa memang kita kena hadap lah sebab kita nak develop satu prototype dan kita kena invest kita punya duit ke dalam prototype kita tadi. Jadi kewangan kita pun bukannya banyak sangat. Jadi apa yang kita kekangan dekat sini bila kita prototype tadi gagal. So bila prototype yang pertama gagal, kita kena invest balik semula. Dan kadang-kadang apa yang kita beli tadi kadang-kadang dia punya part terbakar, part rosak, patah, pecah dan sebagainya. Jadi memerlukan kewangan yang agak tinggi jugalah. Okay. Jadi bila kita dah ada satu produk, okay, kita rasa macam kita memang tak boleh buat sendiri sebab kita kekangan kita pada ilmu, kekangan kita pada kewangan, kekangan kita pada sumber. Jadi kita kena buat tim. Okay, tim ni memainkan satu peranan yang penting sebab kita kena bagi-bagi kita punya tugasan kepada kita punya ahli-ahli tim. Tanpa tim kita agak susah untuk bergerak. Satu kewangan, satu ilmu. Jadi bila kita dah bagi setiap tim, setiap ahli kumpulan ni tugas-tugasan, jadi kita dapat pendekkan kita punya jangka untuk menyiapkan projek-projek kita tadi tu. Okay, dalam slide ni kalau korang tengok dekat sini kami ada satu tim. Okay, tim yang kami boleh berkongsi daripada segi pengetahuan, segi kewangan dan juga cara kami bekerja. Okey, untuk kita ada kewangan, okey, saya sarankan kita cari grant, okey, grant padanan. So untuk dapatkan grant padanan ni, biasanya kita akan cari di macam slide ni kita ada dua lah, biasa saya akan tengok iaitu
Yayasan Inovasi Malaysia dan juga MOSTI, iaitu Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. So mereka ni ada menawarkan dana-dana tertentu mengikut program-program yang mereka jalankan. Okey, contohnya kalau tuan-tuan tengok dekat YIM, kita boleh layari di www.yim.my, www.yim.my, iaitu permohonan geran padanan melalui pelbagai program. Kalau tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan layari, sekarang ni ada satu dana inovasi sosial yang dia MyIS Community, sedang dibuka, iaitu daripada tarikh 2 Jun 2024 sehingga 1 Mac 2024. Jadi dekat sini tuan-tuan boleh apply dana tersebut. So dekat masa tuan-tuan apply ni ada macam-macam lah yang tuan kena submit dengan mereka ni. Contohnya report, testimoni, lepas tu ada sesi teaching dengan mereka. So dekat sini salah satu tempat kita nak dapatkan satu modal untuk kita nak develop kita punya prototype tadi. Kalau di sebelah kiri ni, okey, dekat sini ada program-program mengikut produk apa yang tuan-tuan ada. So seperti MyIS Akar Umbi, MyIS Community, MyIS Printis. Bagi saya, program saya adalah dalam program IC. Jadi tuan-tuan boleh layari di www.yim.my untuk dapatkan geran padanan. Okay, berikutnya, MOSTI, sama juga Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, MOSTI pun ada menawarkan dana-dana tertentu. Tuan boleh layari www.sdb.mosti.gov.my, okay, untuk dapatkan geran padanan yang tuan boleh kita macam nak develop dia lebih kepada kita nak pergi pemasaran. So dekat sini nanti sama juga macam game tadi, tuan kena submit report, tuan kena submit video, tuan kena submit report. Lepas tu ada satu sesi teaching bersama mereka. Okey, berikutnya patent. Okey, kita dah ada produk tetapi kita nak patentkan. Bagi produk saya patentkan under utility. Sebab bila kita pergi di pejabat MYPO, so kita beritahu mereka kita nak patentkan untuk apa. So nanti mereka akan suggestkan, mereka akan berunding dengan kita ni dalam bentuk apa. Macam projek saya ni iaitu sebuah generator. Jadi mereka suggest diletakkan di bawah utility innovation. Maksud utility innovation ni adalah saya dah ada satu produk, tapi produk saya ni di-attachkan kepada satu produk lain. So saya tak boleh nak claim semuanya sekali, saya cuma boleh claim untuk saya punya add-on di atas kipas tu saja. Okay. Jadi borang-borang yang kita boleh isi atau boleh ambil secara online, sebab sebelum kita pergi ke pejabat MYPO, kita kena baca dulu dekat MYPO ni apa benda yang mereka kena, apa yang kita kena hantar pada mereka sebelum kita nak submit patent. So dekat sini nanti ada beberapa borang. So dekat borang sini nanti tuan-tuan boleh download lah nanti pertama sekali macam request for grant patent. Okey, untuk bayaran setiap kali kita nak submit dokumen ada satu bayaran. Okey, bayaran ni dia macam ni tau. Bayaran ni dia bukan satu bayaran saja, dia akan ada beberapa bayaran. Kita dah submit satu borang, kemudian borang lain kita kena bayar juga. So ada 2-3 bayaran lah yang kita kena jelaskan. Okey, untuk patent, kalau kita tengok ni adalah aturan dari flow dari awal permohonan, filing patent sehingga digazetkan. Untuk nak capai daripada tarikh kita nak patentkan tu, okey, let's say hari ni, sehingga kita nak digazetkan, okey, memakan masa sehingga 1.5 tahun hingga 2 tahun. Okay, dia sangat panjang masa dia. Dari segi daripada patent search, bila kita submit je, pihak MYPO akan buat patent search. Okey, ada tak patent-patent yang kita dah submit ni di dalam dunia? So kalau ada, mereka akan refuse lah pada kita balik semula. Okey, lepas tu ada patent drafting, ni kita kena submit dengan mereka patent drafting. Lepas tu preparation of document, kita kena download borang PF1, PF17, PF22. So semua borang ni ada bayaran dia. So kita boleh tengok dekat MYPO punya website berapa
biasa bayaran ni dalam boleh tahan jugalah dia punya bayaran itu kan, makan ratus juga. Okey, lepas itu sehingga nak dapatkan sehingga nak dapatkan pada gazet ni, dia memakan masa sehingga 18 bulan. Okey, 18 bulan hingga 2 tahun. Okey, sehingga kita dapat kita punya sijil macam Cik Azwan tadi tu So sehingga kita digazetkan. Okey, berikutnya, okey, kalau macam saya ni, saya telah ditawarkan satu dana untuk patent. Okey, kalau tuan-tuan tengok dekat sini, dia punya invoice dia ni ada official fee, di mana official fee ni adalah official yang secara pada website tadi berapa kita kena jelaskan. So dekat sini kalau kita tengok bahagian yang atas sekali dia punya charge tadi tu RM1,020. So itu adalah untuk patent, dan manakala untuk trademark tadi tu jumlah dia RM1,880. So bila kita tengok dekat sini jumlah dia keseluruhan bagi patent dan juga trademark hampir 2,900. Itu untuk patent dan juga trademark. Tetapi apa yang saya buat dekat sini, saya dah ada satu dana. Jadi saya punya vendor ni sudah kenakan cas iaitu sebanyak RM15,048 untuk patent dan juga untuk trademark logo. Jadi kalau kita buat sendiri, amount yang kita kena bayar adalah dalam 2,900, lebih kurang macam itulah. Tapi bila kita dah ada satu vendor, so dia punya charge tu dah jadi lain, sangat tinggi, RM15,048. Tapi kenapa kita ambil vendor? Sebab kita tak tahu kita nak start bermana, file apa, borang apa kita kena download. Jadi untuk memudahkan, kita hire satu vendor untuk mereka buatkan. Tapi harga dia sangat tinggi lah. Kalau kita nak buat sendiri pun boleh, tak ada masalah. Okey, untuk online filing, selain daripada kita pergi ke pejabat mereka, kita ada cara lain, iaitu secara online. Kita hantar borang-borang melalui atas talian. Tapi sebelum tu kita kena ada borang, kita kena download dulu borang-borang apa, lepas tu description, kita nak claim apa, ini pun kita kena tahu apa benda yang kita nak buat sebelum kita submit pada mereka. Kalau tak nanti dia akan pulang balik pada kita submit balik. Pulang balik pada kita, submit balik, sebab banyak nanti kesalahan yang kita kena buat. Jadi sebelum tu kita kena, bagi saya, pergi ke pejabat MYPO untuk patent, dan mereka akan terangkan borang apa yang kita kena buat dan juga apa claim yang kita kena buat. Sebab kita kena hantar drawing, kena hantar description, abstract, macam-macam kena submit dengan mereka. Okey, itu untuk patent. Okey, bagi saya, untuk pertandingan saya baru je menceburi dalam bidang inovasi dalam pertandingan. Tip yang saya boleh kongsikan di sini adalah markah, iaitu kita kena ambil tahulah pecahan-pecahan markah tadi tu. So biasanya sebelum kita nak pergi ke pertandingan tu, kita dah kena submit report, video, kita kena submit poster. Okey, untuk semua tadi tu macam Cik Zuan cakap tu lah, dia ada dia punya markah tertentu. Okey, kita kena tahu pecah-pecah mana yang menguatkan kita. Okey, lepas tu testimoni. Okey, testimoni kalau lagi bagus kita kena ada borang kaji sidik lah, macam Cik Zuan senaraikan tadi tu, borang-borang tadi tu kita kena ada lah. So bila pihak juri datang kepada kita, kita dah ada satu bukti yang kukuh mengatakan projek ini sudah buat analisa dan juga bekerja. Okey, selain itu ada markah bonus. Okay, macam markah bonus lah, bila kita ada IP je, so kita ada satu markah tambahan untuk Arta Intellect. So slide sebelum ni saya dah bagi tadi. Kalau tak dapat patent, kita just pergi untuk, kalau boleh dapatkan kita panggilkan dia macam trademark lah. Bayaran dia tadi murah je. Ataupun macam Tuan cakap tadi tu lah, yang patent tadi tu lah, kita kena ada. So lepas tu kolaborasi, dapatkan kerjasama strategik antara
beberapa pihak, kalau boleh masa kita nak submit apa tu dalam video ke report ke, kita dah ada satu kerjasama strategik dengan company yang lain. Okey, pencapaian saya, pertandingan saya sudah mulakan projek ini pada tahun 2015. Ini adalah di Miri, Nak Johan. Kemudian ada Sabah Activity Innovation. Telah capai Johan kategori terbuka dan juga Best Award. Lepas tu International Research Conference Innovation Exhibition di Johor Bahru, Johan kategori terbuka dan Best Award. Kemudian Hari Inovasi KSM 2016, so dapat 4 bintang, 5 bintang jauh lagi. Lepas tu Innovation Development, so Education Activities, idea di Perak, so Johan kategori Electrical. Lepas tu ada National Innovation and Innovation Competition, iCompact tahun 2019, Johan kategori Alam Sekitar dan juga tenaga boleh diperbaharui. Kemudian UiTM Research and Innovation Competition, Retech dapat gold medal, dan juga cabaran inovasi inklusif Zon Selatan 2019, Nak Johan kategori kerajaan. Kemudian Aktiviti Inovatif Teknologi Competition 2023, CTEC 2023, Platinum. Kemudian yang terakhir International Innovation Technology Expo 2023, iTech 2023, gold medal. Okay, lepas tu ada satu lagi International Innovation Sport Malaysia 2023, sama juga gold medal. Okey, itu saja perkongsian daripada saya. So kalau ada soalan seperti ini boleh diajukan, mana yang saya mampu jawab, saya jawab. Okey, sekian. Semoga apa yang tuan-tuan usahakan untuk mengudaikan dan melestarikan inovasi akan menjadikan negara Malaysia lebih maju dalam kehidupan yang lebih harmoni. Sekian daripada saya. Terima kasih ya Encik Muhammad Nizam di atas perkongsian itu tadi. Okay. Banyaklah yang dikongsikan oleh Encik Nizam ya untuk yang dapat dimanfaatkan oleh bakal peserta pertandingan SciTech nanti. Okey. Okey, antara soalan daripada Mifdal Studio, Encik Muhammad Nizam boleh terangkan tak cara buat laporan inovasi? Okey, kepada Encik Mifdal Studio. Encik Rizal Studio Aha. Okay. Baik, laporan. Okey, kita tahu kan laporan tu ada markah agak tinggi juga kan. Jadi laporan tadi tu kalau kita tengok untuk CTEC ni, kita akan ambil untuk CTEC macam biasa laporan kena ada apa tu kita panggil abstrak, pengenalan, abstrak, lepas tu objektif kenapa kita nak buat projek tersebut. Kemudian bagaimana tadi kemudian fungsi, saya pun dah sebab tak nampak dekat skrin saya nak sharekan Lepas tu novelty, itu kita boleh, novelty ni macam keaslian dari mana punca projek kita ni. Kemudian kita ada testimoni, lepas tu last kali tu kalau boleh kita nyatakan dekat bawah tu pencapaian-pencapaian kita yang terdahulu. So itu adalah markah-markah yang kita boleh ambil Okay, itu je rasanya untuk report. Okay, ada soalan lain daripada peserta? Ada lagi soalan? Tak ada ke yang nak tanya berkenaan cara daftar untuk patentkan dalam IPO ke? Ada?
Encik Ahmad Nizam, lama tak nak daftar untuk dalam MyIPO tu? Okay, untuk daftar MyIPO kalau kita pergi pejabat MyIPO, so bila kita submit je borang, kita dah dapat satu number pattern tadi tu lah. Bila kita dah submit je, secara automatik kita dah secure dekat situ. Tapi kita belum digazetkan lagi. Kita just untuk maksudnya filing kita dah ada kat situ. Bila kita filing kat situ, kita dah secure dekat situ. Tetapi kita tidak digazetkan lagi. Untuk digazetkan tu kita ambil masa lebih kurang 2 tahun. Sebab pihak MyIPO kena cari adakah projek-projek kita tadi tu terdapat di pasaran ataupun di mana-mana. Maksudnya bila pihak MyIPO ni dah publish kita punya projek tadi tu, so adakah pihak-pihak lain akan claim projek tadi. So kalau claim, so dia akan pulangkan balik kepada kita untuk ubah ke ataupun macam mana. So makan masa jugalah dalam 2 tahun. So bila dalam masa 2 tahun tak ada siapa-siapa yang claim, so pihak MyIPO akan gazetkan projek tadi terus kepada kita. Okey. Itu saja. Ada lagi soalan berkenaan MyIPO. Kos berapa ya untuk IPO? Okay, costing untuk MyIPO kalau tuan tengok di slide pattern, okey yang dekat sini tuan tengok untuk borang, okey kena pattern 290. So secara kasar saya beritahu untuk pattern lebih kurang 1880. Itu kalau kita buat sendiri. Dekat slide ni kan. Okay, itu 1880. Dia ada banyak bayaran lah. Setiap kali kita nak submit borang, ada bayaran tertentu. Okey, ada satu lagi soalan je Encik Ahmad Nizam. Bagus ni. Daripada Minda Studio juga. Nak tanya, projek perlukan pengesahan ke untuk pertandingan inovasi? Pengesahan siapa ya Encik Mifdal? Sebenarnya projek perlukan pengesahan untuk pertandingan inovasi. Baik, untuk pengesahan lebih kurang kita ambil sebagai macam testimoni lah. Bila testimoni ni, macam projek saya ni, saya tak perlu dapatkan pengesahan daripada mana. Tapi kalau ada, macam projek saya ni, daripada pihak tertentu, contohnya TNB, adakah mereka sahkan projek kita ni boleh keberkesanan di tadi tu. Itu lagi baguslah. Tapi untuk pergi pertandingan inovasi, kita ada collaborate dengan company-company tertentu sudah memadai. Maksudnya mereka buat satu surat mengesahkan projek ini setelah dicuba, telah diuji di tempat mereka dan disahkan terbukti. Itu lagi baguslah tu. So ada markah tambahan dekat situ sebenarnya. Menjawab soalan Encik Mifdal daripada Mifdal Studio. Okey, ada soalan lagi? Teruskan. Okey, kalau tiada soalan, okey, terima kasih kami ucapkan pada Encik Ahmad Nizam, okey, di atas perkongsian beliau. Alright. Seterusnya dan kini tiba giliran panel ketiga kita untuk sesi perkongsian seterusnya. Saya menjemput Encik Amirul bin Maisa dari EdTech Melaka. Encik Amirul bersedia? Ya, saya. Okey, selamat pagi Encik Amirul. Selamat pagi Puan Cindy. Okey, terima kasihlah Encik Amirul di atas kesudian Sama-sama. menjadi panel lah bagi sesi perkongsian pada hari ini. Okey, untuk pengetahuan hadirin, okey, projek Encik Amirul dan ahli kumpulan beliau iaitu Power Storage Rechargeable Generation 2020 PSR G20 telah berjaya mendapat pingat anugerah Best Invention TVET serta Gold Medal dalam pertandingan Invention, Innovation and Technology Exhibition ITEX 2022 kali ke-33 lah.
Sebelum memulakan sesi perkongsian, seperti biasalah kita mohon Encik Amirul dapat perkenalkan latar belakang diri dan mungkin sedikit latar belakang perkhidmatan dan inilah macam mana boleh berminat untuk menyertai pertandingan-pertandingan inovasi seperti ini. Okey, so dengan itu majlis mempersilakan Encik Amirul. Okay. Terima kasih Puan Moderator. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Para hadirin webinar InnoTalk, Kelestarian Inovasi Teras Kemajuan Tewet Madani. Okay, saya Amirul bin Mak Isa, pensyarah otomotif berkhidmat di ETEC Melaka. Amat berterima kasihlah diberi peluang untuk saya sharing knowledge innovation project yang saya sertai, iaitu ETEC pada tahun 2022. Okay. Projek saya yang saya cerita diberi nama Power Storage Rechargeable Generation 2020. Dan singkatan dia PSR G20. Okay, bidang electrical dan elektronik, kategori Technical and Vocational Education and Training, TVET. Okay, idea inovasi tercetus di mana waktu kita boleh ingat kembali waktu pandemik berlaku di Malaysia dan dunia khususnya, di mana pada tahun 2020 pembelajaran online dilaksanakan. Okay, para pelajar perlu online untuk meneruskan pembelajaran. Okay, penyataan salah. Untuk sharing apa? Sharing knowledge yang dia orang buat dekat apa? Yang share. Okay, saya boleh teruskan Hello? Boleh. Okay. Penyataan masalah yang saya dapati pada pandemik pada waktu itu, okay, pelajar pendalaman perlu online untuk mencari pelajar pendalaman untuk online untuk mencari rangkaian internet di luar kawasan rumah. Dengan itu, penggunaan laptop amat diperlukan waktu itulah. Okay. Kalau kita pelajar-pelajar di kawasan luar rumah, sumber kuasa untuk mencas semula ataupun mengecas semula laptop tu tiada, mana kat luar tu tak ada. Maknanya saya mendapati penyelesaian masalah ni dapat mencipta projek inovasi ini dapat menyelesaikan masalah pelajar-pelajar untuk meneruskan pembelajaran online dengan adanya sumber kuasa untuk mengecas laptop para pelajar itulah. Okay, maka terhasillah projek inovasi yang saya cerita, yang PSR G20 membekalkan kuasa DC, direct current, 5, 12 dan 19 watt DC untuk penggunaan. Khususnya adalah penggunaan laptop lah. Device seperti handset pun bolehlah 5 watt. Okay, seperti mana para hadirin webinar sekalian, InnoTalk, boleh nampak projek saya berbentuk segitiga ni. Dia ada solar pad yang boleh lipat. Okey. Projek PSR G20 ni, okey, dia adalah rechargeable, dia pakai solar, mana sumber kuasa ada matahari boleh charge semula bateri di dalam PSR G20 ni. Okey. Jadi lihat projek yang dicipta, dia mudah dibawa dan akhir sekali untuk pembangunan projek PSR G20 ni, dia menggunakan bahan kita semula. Maknanya bahan main tu bateri. Saya ambil bateri laptop yang terpakai. Bateri laptop terpakai adalah jenis lithium ion. Saya mengambil daripada laptop, menguji mana yang boleh pakai, saya ambil untuk menjadi satu pack bateri untuk generatekan kuasa di sini lah, iaitu 5, 12 dan 19. Okey, seperti awak lihat, para hadirin melihat slide yang pertama ni, saya memasuki ETEC tahun 2022. Okey, untuk tahun sebelumnya, tahun 2021, alhamdulillah saya beri kejayaan, saya masuk pertandingan LOFTI, iaitu bawah Yayasan Inovasi Malaysia. Saya menjuari tempat pertama lah di kategori awam. Yang kedua, saya masuki pertandingan inovasi yang dikelola oleh Kementerian Sumber
KBS, Kementerian Belia dan Sukan, itu idea, kita panggil idea lah. Masa tu KTBN Paguh sebagai penganjur lah. Mana saya Johan kategori LKA selain KBS lah. Mana saya Johan, mana dapat pingat Pentium. Saya amat teruja lah masa tu. Okey. Seterusnya, okey. Seperti mana panel sebelum tadi, satu daripada sahabat saya, Cik Azwan dari Arkitek Jelantun, dan panel kedua LLP Tangkak, Cik Nizam, okey. Lepas ni dia dah menceritakan lebih mendalam lah, mendalamnya. Saya di panel ketiga ni, saya menceritakan kategori projek inovasi lah. Okey. Seperti mana yang saya ceritakan slide pertama tadi, kita nak membuat projek inovasi ni, kita perlu ada idea lah. Idea tu datang penyataan masalah yang berlaku lah. Okay, contohnya PSR G20 tu, penyataan masalah yang berlaku pada tahun 2020. Okay, maknanya kita boleh dapat mencipta satu projek inovasi lah. Okay, idea baru ataupun kita penambahbaikan idea baru yang macam panel nombor 2 Adi Nizam, kita ada contoh-contoh itu motosikal apa itu kan. Maknanya idea lama dia rebanding balik untuk projek inovasi. Okey, maknanya idea ni adalah satu perkara utama lah yang kita nak buat projek inovasi. Yang keduanya adalah innovation untuk unik. Kita kena tahu apa kelebihan projek kita yang projek lain tak ada. Contohnya kalau projek lain yang dah ada tapi kita kena perlu kelainan daripada projek lain untuk dapat keunikan yang berbeza. Okey, yang ketiga impact. Impact. Maknanya kita daripada terciptanya projek hasil inovasi ni, apa impact yang kita perlu dapat? Maknanya kalau contohnya saya ambil PSR G20, impact yang kita dapat pelajar boleh online tanpa ada masalah sumber kuasa yang tiada di luar kawasan rumah lah. Maknanya dengan adanya PSR, pembelajaran online diteruskan selama sejam, 2 jam di waktu untuk online lah. Okay. Seterusnya yang keempat adalah market commercial potential lah, target user lah. Kita perlu tahu kita punya target kepada siapa. Okay, contohnya PSR G20, kita target tadi adalah untuk para pelajar yang untuk pembelajaran online, yang buat online mencari line internet, khususnya tadi masalah saya adalah penduduk di pedalaman. Maknanya penduduk pedalaman perlu mencarikan rangkaian internet, perlu ada kawasan di luar. Seperti mana para hadirin tahu-tahu pada tahun 2020 tu masyarakat yang pedalaman untuk meneruskan pelajaran online perlu dia ada di luar untuk cari rangkaian lah. Okey. Yang kelima adalah intellectual property. Okey, seperti mana yang panel nombor 2 beritahu sebelum ni, kita perlu ada pengiktirafan lah ataupun kita patent trademark ataupun copyright MIPO. Maknanya badan yang iktirafkan projek inovasi ini adalah bawah MIPO lah. Dan akhir sekali yang nombor 6 result. Result ini okey, adakah projek kita ni boleh dipasarkan ataupun boleh dapat satu maknanya satu pasaran yang luas untuk kita dikomersialkan lah. Contohnya baru-baru ni saya tahun 2023 saya memasuki MCY 2023, kita present projek tu, adakah projek ini boleh dipasarkan, maknanya ada kriteria lah maknanya. Okay. Okay, seterusnya saya mengambil sharing knowledge untuk satu pertandingan ada 4 perkara yang utama untuk perlu para inventor dan peserta. Contohnya yang batu terdekat ni adalah CTEC kan. Para peserta ni perlu ada 4 perkara ni. Poster project,
Okey, poster project ni yang pertama poster project. Poster project ni penganjur ataupun akan bagi tahu saiz poster yang sebenar. Sebelum ni ada soalan pada panel 1, saiz poster kan. Saiz poster ni dan dia punya format poster ni, dia punya penganjur akan beritahu pada peserta lah apa yang perlu ada dalam poster tu lah. Tugas inventor ataupun peserta membuat poster yang menarik lah untuk supaya di waktu penilai tu panel juri menilai poster tu. Yang kedua, slide presentation. Slide presentation, maknanya kita perlu ada slide untuk supaya kita peserta tu tidak lari daripada skop persembahan tu. Nombor 3, brochure template. Brochure template ni adalah satu ringkasan yang ringkas untuk kita bagi pada juri untuk kita menerangkan projek kita. Last sekali bawalah kita report. Report ni kita perlu, peserta perlu membuat report, perlukan jelaskan apa yang perlu menerangkan projek inovasi yang dibuat lah. Okey, ini contoh saya punya projek inovasi iaitu PSR G20. Seperti para hadirin webinar dapat melihat. Yang pertama, poster. Okey, saya dah terangkan tadi, poster tu perlu ada infografik. Contohnya sini dia punya format, okey, ada tajuk kat atas. Kita perlu letak huruf yang besar lah supaya jelas kan. Itu ada background, innovation dia, apa ciri-ciri innovation dia. Itu dia ada market, commercial potential. Okey, itu dia ada environmental, apa dia punya keunikan dia. Okey, itu kita kalau kita ada pattern, kita boleh letaklah nombor pattern kat sini. Dan schematic diagram. Ini proses bagaimana projek tu berfungsi daripada input, proses dan output lah. Maknanya bila kita nak terangkan pada juri, juri pun mudah faham lah. Itu kita ada gambar yang jelas projek kita. Itu berkaitan dengan poster lah. Ini yang saya bagi contoh projek PSR G20. Okey, itu kita ada report. Ke report, isi dalam report ni kadang-kadang penganjur kita ada format dia. Kita perlu ikutlah format dia. Ada abstrak, contohnya sini ada abstrak, objektif, function, unit feature. Maknanya kita perlu ada dalam report ni, kita perlu letakkan apa yang perlu dalam report ni supaya masa juri tanya, kita boleh buka report ni mudah pada kita nak tunjukkan bukti yang juri tu tanya. Okey, itu ada slide. Okey, slide presentation seperti mana para hadirin webinar yang sekalian, kita perlu buat slide yang menarik lah. Ya. Kadang kita jangan terlampau slide tu gelap, background gelap. Kalau kita buat cerah je background. Okey, itu kita ada isi-isi dia ada infografik dan kita punya main point dia, kita buat point saja kan. Kita tak payah bubuh petikan daripada report terus masuk ke slide. Apa-apa kalau penerangan, kalau juri nak tanya, kita boleh buka report, tunjuk kepada juri. Last sekali bawa yang brochure ni lah. Brochure ataupun template. Insert and clear lah. Memang kita perlu buat yang jelas lah. Sini contoh PSR G20 ni kita ada kemenangan sebelum ni 2021 kan. Contohnya idea, lofty. Kalau kita punya improve lah, kita nak membuktikan projek ni ada pengiktirafan sebelumnya. Okey, seterusnya saya terangkan di waktu pertandingan ITEC 2022, okey. Maknanya ITEC, pengajuh ITEC, dia sediakan booth lah. Contohnya ada gambar satu ni kan, sediakan booth. Okey, dan terus booth Jabatan Terengganu Malaysia kita ada kosong. Maknanya kalau contohnya ada 6 peserta, maknanya satu peserta satu meja lah. Okey.
Dari situ peserta-peserta inventor perlu prepare lah booth masing-masing lah. Okey. Daripada 1, nombor 2 kita buat alas meja. Lepas tu kita nombor 3 kita letakkan projek, letakkan poster tampal di dinding belakang tu, dan kita letak nombor 4 tu kita letaklah ada brochure, ada laptop, ada slide, dan ada CJ yang kita masuk tandingan, dan apa-apa yang mendapat membuktikan juri bila ditanya, waktu ditanya tu. Ini masa setup booth lah. Okey. Okey, seterusnya masa penjurian. Okey, untuk penjurian ITEC tahun 2022, dia ada 2 kali penjurian. 2 kali penjurian, peserta akan stay di booth. Okey, mestinya kita tahu yang Cik Azwan panel 1 tadi ada listkan kita perlu siap sedia di booth. Kita tunggu. Juri ni dia ada kategori lah. Contohnya bidang saya tadi electrical dan elektronik kan. Maknanya juri tu akan datanglah pada booth dan akan penjurian akan berlaku lah. Okey, kita boleh tengok gambar pertama ni. Okey, juri tu tanyalah apa sebenarnya projek ni. Maknanya inventor tu perlu jelaskan lah supaya juri ni faham apa projek yang dibangunkan. Maknanya inventor tu perlu menerangkan projek tu supaya juri tu faham. Maknanya inventor tu perlu ada satu plan lah. Plan atau perancangan bagaimana nak supaya juri tu faham. Okey, nanti tengok tu gambar nombor 2 ni. Okey, saya tunjukkan bukti pada report, report tadi kan ataupun laporan. Bila dia tanya soalan tu, kita boleh buka report menunjukkan apa-apa pembuktian projek tu. Okey. Setelah itu barulah juri sudah menjuri antara masa 15 minit atau 20 minit ataupun 30 minit. Setelah selesai, baru juri itu tampal stiker di satu borang yang untuk penjurian. Maknanya untuk borang ITEC ni ada 2 penjurian. Okey. Kalau untuk CTEC ni, saya pun untuk pertandingan bertemakan exhibition ni, selalunya ada 2 kali penjurian lah. Okey. Okey, untuk juri yang kedua, saya ambil inisiatif. Saya bubuh kerusi di hadapan booth saya. Kita boleh lihat lah, maknanya dia dah penat kan berjalan. Kita ambil inisiatif bagi kerusi supaya dia lebih tenang ataupun rasa relax untuk mentanya penjurian berlaku. Okey. Di mana awak nampak ni, para hadirin nampak ni, saya menerangkan daripada brochure tu kan. Brochure maknanya dia faham apa yang projek yang dibawa. Gambar 2 tu, itu saya tunjukkan projek yang operasi. Kita boleh layarkan video projek di laptop ataupun kita boleh demo real di waktu penjurian tu. Setelah dia maknanya kita pastikan juri ni dia puas hatilah apa yang dikehendaki, ditanya, kita jawab. Kalau rasa kita tak boleh jawab, maknanya kata goal di tangan tu takkan dicapai lah. Maknanya kalau kita dah puas hati, apa juri tanya pun kita boleh jelaskan, insya-Allah bagi saya goal di tangan tu akan dicapai lah. Okey. Okey, seperti anda nampak ni, borang ni, okey, saya punya kategori projek TVEC 005, booth ni 2M177. 2 stiker dah, maknanya 2 stiker ni, dia stiker kuning ni, maknanya penjurian selesai lah. Okey, bila selesai, hari kedua tu, ITEC ni dia ada 2 hari, berlangsung 2 hari. Okey, hari pertama dia penjurian, hari kedua dia mengumumkan pemenang-pemenang lah, pendapat peringkat gangsa, perak atau gold. Saya projek PSR G20, alhamdulillah diberi peringkat medal gold
dan saya mendapat Best Innovation Technical and Vocational Education and Training TVET kategori untuk tahun 2022. Okey, ini adalah pasukan saya. Okey, ini adalah ni masa tu adalah Puan Jun, ni EKP. Okey, adalah majlis dilangsungkan ada malam hari untuk menyampaikan medal dengan Best Innovation ni lah. Okey. Okey. Apa kata akhir saya, kita perlu ada perancangan apabila kita nak buat sesuatu lah. Kalau perancangan tidak berjaya, kita perlu tukar rancangan yang baru, bukan kita tukar matlamat untuk mencapai satu matlamat tu. Okey. Okey, saya akan share video projek saya. Kejap ya. Okey, untuk pengujian projek kami bermula dengan daripada keluaran 5 volt menggunakan USB. Okey. Nampak wireless charging. Okey, untuk keluaran 19 volt kita boleh mengecas komputer riba. Okey, ni sebelum cas. Okey, sekarang dia tengah cas. Sekarang ni keadaan bateri lemah, kod 55D. Jadi saya ambil peluang untuk charge untuk renjak bateri kereta. Ini untuk bahagian pengecasan semula. Kita menggunakan solar sebagai pengecasan semula, menyerap tenaga cahaya matahari. Okey, kat sini kita boleh nampak ada kabel, dia akan terus masuk. Okey, kat sini kita boleh nampak indikator dia. Dia sedang mengecas. Projek ini mempunyai dua meter. Satu untuk meter bateri dan satu lagi meter untuk pengeluaran yang boleh dilaras, iaitu 12 volt dan 19 volt. Okay, seterusnya untuk sistem pengeluaran 5 volt, 12 volt dan 19 volt. 5 volt kami mempunyai dua pilihan, iaitu wireless charging ataupun USB. Okey, untuk sistem pengecasan semula kami mempunyai DC jack yang menggunakan pengecas komputer riba untuk mengecas semula dan juga USB Type-C. Dan kami mempunyai 3 biji switch dan juga satu laras untuk voltage. Okey, namanya dia sesuai digunakan untuk tempat-tempat yang tak ada sumber kan. Nak pergi banyak gunung tu, nak pergi rekreasi tu okey. Nanti malam atau malam kan tu dekat 1,000 pun okey. Itu ganti kepada solar. Dulu kita pergi dekat camping jauh pun maknanya kita boleh charging dia base pada solar bill. Maknanya kerana gunung 2-3 hari pun apa semua, even yang ni dah padam, kita charge balik, even sebenarnya boleh bergerak pada masa yang sama. Ini charge, ini output. Untuk terbaik daripada Okey, para hadirin webinar InnoTalk
Okey, itu sekian saja saya punya penyampaian slide dan video projek yang saya ingin kongsikan lah. Diharap dapat memberi sedikit sebanyak panduan ataupun satu semangat kita membuat projek lah. Okey. Sekian, terima kasih. Ya, apa-apa soalan boleh tanyalah. Puan Moderator, Puan Cindy. Ada soalan. Okey, terima kasih di atas perkongsian Cik Amirul. Okey. Hadirin sekalian, so sekarang kita buka untuk sesi soal jawab. Okey, ada yang nak bertanya terus ke? Soalan kepada Encik Amirul? Dalam mesej Puan Cindy ada mesej. Kalau tak ada soalan, okey, dalam mesej ada soalan untuk Encik Amirul. Okey, ini daripada Wan Hairul Aswandi. Perlu ke inventor sediakan PowerPoint untuk presentation? Tujuannya untuk memudahkan pembentangan. Soalan dia nak buat slide PowerPoint. Aha. Maknanya perlulah. Maknanya saat PowerPoint tu adalah bantuan inventor untuk membentangkan projek inovasi kepada juri lah. Maknanya kita ada slide PowerPoint untuk membentangkan supaya penerangan tu lebih mudah faham lah. Okey. Kita pun boleh gunakan poster kan. Tapi kita ada beberapa cara lah untuk pembentangan. Kita ada beberapa cara, poster, slide PowerPoint, secara demo, secara real. Maknanya kalau untuk slide PowerPoint bagi saya pertandingan ni memang ada slide PowerPoint lah untuk menerangkan projek inovasi yang dibuat lah. Okey. Boleh Menjawab tak? Encik Wan Hairul Aswandi okey? Menjawab tak soalan tuan? Okey, terusnya, okey, soalan yang kedua daripada Encik Raja Hafizal. Where to buy this product? Is it already in the market? Encik Amirul? Soalan yang seorang inventor yang tunggu-tunggu lah. Maknanya semua inventor ataupun saya sebagai inventor memang nak jual produk yang dah cipta lah. Okey, maknanya di mana kekangan inventor ni adalah untuk mengkomersialkan projek. Okey, seperti mana saya cakap tadi, tahun 2023 saya ada memasuki MCY Malaysia Commercial Year tahun 2023. Maknanya saya nak memasarkan produk ni untuk mass production lah. Kalau yang ada sekarang saya ada prototype lah. Tapi kalau nak buat mass production, saya perlu dapatkan dana di bawah grant lah. Okay, insyaAllah projek ni akan dikomersial. Kalau dah komersial, saya akan maklum pada semua lah, maknanya dalam umum lah. Okay, Puan Cindy. Okey. Semoga menjawab soalan Encik Raja Hafizal. Okey, seterusnya soalan daripada Encik Saifuddin Ahmad. Soalan dia, bateri tuan berapa AH dan untuk 220 VAC boleh guna tak? Okey, terima kasih pada soalan Encik Saifuddin Ahmad. Okey, bateri saya adalah lithium ion. Mana sebenarnya saya cakap saya pakai bateri recycle, bateri laptop. Itu saya buat satu pack bateri disusun secara siri selari. Itu ada BMS. Saya ceritakan sinilah projek saya BMS. Okay, keseluruhan AH tu kita bisa tahu lithium ion satu dia kan lebih kurang 4,200 lah. Untuk 220W ni maknanya saya direct current saya cakap tadi projek saya 5 volt, 12 dengan 19 volt. Mana kalau 220 ni saya tak boleh lah. Kalau 220 ni kena
seperti mana tahu ni kita gunakan AC current kan. 220 ni AC current, maknanya kena ada inventor lah. Maknanya tapi saya tak apa bukan inventor apa ni perlu convert lah AC ke DC, DC ke AC. Okey. Boleh? Okey. Okay, semoga menjawab soalan Encik Saifuddin. Kalau tak menjawab boleh boleh onkan mikrofon dan bersuara ataupun boleh tulislah di ruangan chat Okey, soalan seterusnya daripada Miros, Encik Muhammad Hazazi. Soalan dia, saya ingin menanyakan adakah mana-mana badan yang akan mengiktiraf projek inovasi untuk teknologi readiness level TRL. Okay, terima kasih Muhammad Azazi. Saya rasa saya kenal lah. Saya rasa di Myros kan. Okey. Okey, saya menjawab soalan ni. Okey, badan-badan yang iktiraf projek inventor yang kita dah buat, dia ada level lah. Dia ada level 1 sampai level 12. Maknanya projek saya ni masa MCY tu di projek pertengahan lah. Maknanya juri yang profesional yang mengiktirafkan projek readiness level lah. Maknanya projek profesional lah. Di badan-badan profesional dilantik. Okay, boleh Cik Azizi? Oh, nanti tunggu. Okey, ada lagi soalan? Yang Saifuddin Ahmad ni, tadi soalan saya dah jawab Puan Cindy. 220. Maknanya projek saya ni adalah 5, 12 dengan 19 watt DC lah. Maknanya projek saya tak pada AC lah. Boleh Puan Cindy? Ya. Okay, saya sedang tengok kalau ada soalan lain dekat ruangan chat. Nampaknya macam tak ada soalan lagi. Ada soalan daripada peserta? Tak ada. Okey. So kalau tak ada, terima kasih Encik Amirul di atas perkongsian tadi. Okey, hadirin sekalian, dikongsikan pautan borang kehadiran dan penilaian bagi program webinar ini di ruangan chat ya. Okey. Hadirin yang dihormati, selesai sudah program webinar InnoTalk Online Kelestarian Inovasi Teras Kemajuan Tibet Madani. Ucapan tahniah buat semua peserta dan panel yang memberi kerjasama dan tunggu sehingga selesai. So sebelum kita bersurai, mohon agar semua peserta yang mempunyai kamera untuk onkan kamera bagi sesi bergambar. Okey. Boleh mohon kerjasama peserta webinar yang masih ada. Okey, sila onkan kamera. Okey, ada lagi? Yang ada kamera, bolehlah onkan kamera. Okey. Okey, untuk page yang pertama dulu Okey. Tiga, dua, satu. Boleh pandang kat kamera lah. Okey. Alright. Tengok yang page kedua.
Ada lagi yang ada kamera? Hold on sebentar. Ketiga. Okey. Semua ni nanti. Okey. Okey terima kasih semua. Okey, hadirin sekalian. Okey. Okey, kalau untuk video, kalau video tak besar dan kita boleh kongsikan lah. Okey, hadirin semua, semoga semua peserta dapat memanfaatkan ilmu dan perkongsian yang diperolehi sepanjang seminar daripada ketiga-tiga panel kita. Semoga pengalaman berharga mereka ini dikongsikan dengan rakan-rakan yang tidak dapat turut serta pada hari ini. Bagi pihak urus setia pertandingan kreativiti dan inovasi SciTech 2024, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel-panel kita iaitu Encik Azwan Failani, Encik Muhammad Nizam dan Encik Amirul. Sekali lagi, setinggi-tinggi penghargaan juga diucapkan kepada semua hadirin. Okay. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Sekian sahaja untuk kali ini. Mohon maaf dari saya sekiranya ada terkasar bahasa, terlanjur bicara sepanjang mengendalikan majlis sebentar tadi. Sekian, terima kasih dan salam hormat.